تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا
Yayasan Sabah sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Childcare Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak daripada umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Sulul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Komplek Anjung Sulul Khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para penonton yang hormati sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak bersyukur tuan-tuan ya, dengan nikmat-nikmat yang Allah bagi kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika sekiranya kamu nak menghitung nikmat-nikmat Allah, pastinya kamu tidak dapat menghitung nikmat Allah. Nikmat mata, nikmat hidung, nikmat telinga, nikmat bibir, nikmat semua, nikmat kulit, nikmat kaki, nikmat tangan. Itu nikmat yang ada dalam badan kita. Ya. Nikmat beristeri, nikmat beranak, Masya Allah, nikmat berjiran, nikmat makan, nikmat minum, nikmat shopping, nikmat makan sate, macam-macam nikmat tuan-tuan. Nikmat di angkasa, nikmat di bawah, nikmat di perut bumi, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan dan puan, nikmat-nikmat yang manakah yang kita selalu dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah antara nikmat yang Allah beri kepada kita ialah kita mendirikan rumah tangga. Rumah ada tangga. Rumah dan tangga. Rumah tangga ni tuan-tuan dan puan boleh diartikan tidak lain dan tempat seseorang atau beberapa orang, suami isteri dan anak-anak duduk dalam satu lokaliti, duduk dalam satu bangunan, duduk dalam satu rumah. Dalam berduduk rumah itulah mereka meneruskan kehidupan sebagai suami, sebagai isteri, sebagai anak, kepada mak ayah kepada anak-anak dan sebagainya. Hidup sepatutnya dalam suasana sakinah, hidup dalam suasana kegembiraan, kesejahteraan, keharmonian, berkasih sayang, mawaddah warahmah, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Jadi inilah rumah, tuan-tuan. Ini rumah kita. Dalam Islam ni rumah ni tak sama. Macam orang barat tengok rumah dengan orang Islam tengok rumah lain. Kita nak bina rumah, tuan-tuan, kalau nak bina rumah, bagi tahu arkitek, yang pertama sekali eloknya rumah tu kalau dapat disesuaikan menghadap kiblat. Supaya tak herut-herut kiblat dalam rumah tu, insya-Allah. Antaranya misalnya tandas-tandasnya tidak menghala ke kiblat. Maknanya buang air besar, buang air kecil tidak menghala ke kiblat. Antara ini. Dan ya, tuan-tuan, bilik-biliknya, macam mana bilik-biliknya? Bilik mak, bilik ayah, bilik anak lelaki, bilik anak perempuan. Macam mana kita nak sediakan? Orang tetamu datang, mana bilik airnya dan sebagainya. Boleh tak tetamu bercampur dengan bilik air anak perempuan kita, bilik air anak lelaki? Kalau misalnya ada ruang untuk berikan kesempatan kepada tetamu sebagai meraihkan tetamu dan sebagainya. Itu rumah. Dan rumah, tuan-tuan dan puan, rumah ni menjadi tempat. Sama ada dia menjadi tempat proses bengkel menjadikan kita ahli syurga, atau rumah juga boleh jadi bengkel memproses insan-insan, menternak insan-insan untuk menjadi mereka ahli neraka. Itu rumah, tuan-tuan dan puan. Jadi tajuk pagi ini, tuan-tuan dan puan, ialah memadrasahkan rumah kediaman. Memadrasahkan rumah kediaman. Yang tetamu kita, tuan-tuan dan puan, dah alhamdulillah tuan-tuan dah kenal sangat dengan tetamu ni. Pernah bersama dengan kita minggu lepas, bersama dengan isterinya, bersama dengan anak-anaknya, sama 2 siri. Kemudian tu yang program bersama dengan beliau, tuan-tuan dan puan, daripada tahun lepas lagi, tuan-tuan dan puan, dalam musim yang pertama selama 1 tahun 6 bulan, 1 tahun 3 bulan. Ini musim yang kedua, beliau masih bersama dengan kita. Dan salah seorang adik beliau pun ada bersama dengan kita, Ustazah Faizah, yang kita akan jemput nanti satu masa nanti untuk mengisi program kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan,
Kita ucapkan selamat datang kepada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah baik Datuk. Sihat Datuk. Masya Allah Ustaz. Hebat. Saya seronok. Bila saya tengok Ustaz ni, tuan-tuan. Dan Ustaz-Ustaz yang lain juga tuan-tuan. Ada satu perasaan. Saya tak tahulah. Tuan-tuan ada tak? This is what we call a first impression. When you get to meet the people, ada satu first impression. Ada orang yang kita tak kenal, kita berjumpa pertama kalinya. Alah seronok rasa bercakap dengan dia. Seronok duduk minum dengan dia. Rasa nak berpisah tu pun tak seronok. Bila dah pisah tu teringat dia tuan-tuan dan puan. Dan dalam hati kita, bila nak jumpa lagi? Ada pula first impression, kita jumpa orang yang kita tak kenal. Tapi hati kita memerontak. Ish, aku tak nak lagi lah. Aku tak maulah minum dengan dia. Dia mengarut dah ada cerita-cerita tu. Melarah-larah ni aku tak sukalah. Ngutuk-ngutuk orang ni. Kata-kata yang kasar, kata-kata yang keji. Aku tak suka. Aku tak mau jumpa dia lagi. Ini satu impression kepada satu golongan manusia yang lain. Jadi kita harap tuan-tuan dan puan, saya dengan tengok Ustaz dan teman-teman lain Ustaz-Ustaz yang mengisi program ada 150, 160 Pak Asatizah yang mengisi program ni sejak 1 tahun 7 bulan yang lalu tuan-tuan. Seronok. Ini namanya qurrata ayun. Seronok. Hati kita sejuk melihat muka-muka, termasuklah Ustaz Muhammad Nazri Ibn Abbas, Ustaz Nazri Abbas yang berada dengan kita pada pagi ini. Jadi Ustaz, Alhamdulillah kita seronok Ustaz, kita seronok. Malam tadi Ustaz, kita bersama dengan Ustaz Ahmad Hussam, Datuk Badarudin daripada Kedah. Kita cerita malam tadi mengenai Islam muliakan insan. Islam muliakan insan. Pagi ni pula tuan-tuan, memadrasahkan rumah kediaman. Masya Allah. Malam ni ada lagi 9.15 tuan-tuan. 9.15 malam ni ada lagi. Kita nak cerita tuan-tuan dan puan, insya-Allah beberapa perkara yang berkaitan dengan keluarga juga keluarga. Tuan-tuan kena tuan-tuan pukul 7 pagi, 9.15 malam. Hari Rabu, hari Khamis, hari Jumaat, hari Sabtu, hari Ahad. Kita tidak bersiaran pada hari Isnin dan hari Selasa saja. Rabu, Khamis, Jumaat. Sekarang like and share. Tolong tuan-tuan like and share. Tolong like and share. Tuan-tuan, to some of us mungkin saya juga mungkin kalau tak adalah program-program seperti ini, nak dapat ilmu Islam daripada mana? Nak dapat iman daripada mana? Nak dapat takwa daripada mana? Nak dapat keyakinan tentang akidah kita daripada mana? Nak kita menjalankan ibadah kita, syariat namanya, kalau tak ada majlis macam ni, daripada mana nak dapat ilmu tuan-tuan? Nak membentuk akhlak mulia, akhlak mahmudah dan menggugurkan sifat mazmumah. Macam mana kita nak buat kalau kita tidak duduk bersama-sama dengan anak-anak, pegang handphone dan kita bersama-sama meraihkan Ustaz Muhammad Nazri pada pagi ini. Besok pagi pukul 7 pun ada, pukul 9.15 malam ada, malam ni 9.15. Besok malam tuan-tuan, hari Jumaat malam Sabtu. Jumaat malam Sabtu special tuan-tuan, special. InsyaAllah satu keluarga yang akan berhadapan dengan kita nanti, suami dan 2 isteri. Suami dan 2 isteri duduk sebumbung. Suami dan isteri duduk sebumbung tuan-tuan dan puan. Isteri yang pertama ada doctoral degree, ada ijazah kedoktoran, doktor tuan-tuan, doktor PhD tuan-tuan dan puan. Suaminya graduates dan isterinya yang kedua pun graduates. Tinggal dalam rumah. They are educated, very educated. And yet tuan-tuan dan puan, alhamdulillah, they are very professional. They are teachers. Pada masa yang sama tuan-tuan dan puan, macam mana hidup. Kita nak tengok terapi. Macam mana terapi jiwa? Macam mana terapi hati yang mereka lakukan untuk tinggal sebumbung, madu tinggal dengan sebumbung. Yang ini kita nak bincang besok. Hadir tuan-tuan, live bersama dengan suami 2 orang isterinya tinggal sebumbung besok malam tuan-tuan. Besok malam hari Jumaat, malam Sabtu tuan-tuan saksikan. Harap-harap tuan-tuan akan saksikan insya-Allah. Hari Ahad, hari Jumaat, malam Sabtu tuan-tuan Hari ini hari Khamis, hari ini hari Khamis, besok hari Jumaat, dia Jumaat malam Sabtu tuan-tuan insya-Allah. Jadi Ustaz, untuk memukadimahkan Ustaz tuan-tuan jangan lupa tuan like and share, tolong tuan-tuan like and share. Bukan untuk saya, bukan untuk Ihsan Sabha, bukan untuk Ustaz Muhammad Nazri, tapi untuk kita tuan-tuan, untuk kita, untuk anak kita. Pagi-pagi ni jam saya sekarang sudah menunjukkan pukul 7.09, kita nak masukkan siraman kejiwaan, siraman air rohani kejiwaan kita kepada isteri, kepada suami, kepada anak-anak. Tuan-tuan, janganlah anak tak bangun lagi. Janganlah suami tidur lagi. Janganlah isteri masih memeluk bantal lagi.
di pagi-pagi yang berbahagia, di pagi Khamis, yang tuan-tuan berpuasa agaknya sebagian besar daripada kita, sama ada berpuasa tuan-tuan awal Zulhijjah ini, atau puasa Isnin Khamis. Hari ini Khamis kita berpuasa. Alhamdulillah. Ustaz, tolong mulakan beri satu mukadimah. Apa yang nak diperkatakan kepada para penonton tentang tajuk memadrasahkan rumah kediaman. Sila Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertamanya marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memang kita tahu Allah tu Maha baik, Maha pengasih, Maha pemurah, Maha penyayang. Tak henti-henti Allah turunkan nikmat kepada kita yang pelbagai macam-macam nikmat. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bahkan nikmat-nikmat ini kebanyakan yang Allah bagi, dia bersifat kita tak pernah minta. Kita tak pernah minta Allah bagi jantung, Allah bagi jantung. Kita tak pernah minta Allah bagi mata, Allah bagi mata. Kita tidak pernah minta Allah bagi iman, Allah bagi iman. Jadi kalau kita buat satu tulisan tentang nikmat-nikmat Allah yang memang kita tak akan dapat hitung ni, kebanyakan nikmat tersebut kita tak minta. Itulah petanda bahawa Allah tu Maha Kaya, Maha Pemurah dan sangat Maha Baik. Jadi bersyukur kita kepada Allah kerana salah satu daripada nikmat itu yang kita katakan sebagai nikmat yang paling agung, iaitu iman dan Islam. Pada hari ini Allah kurniakan satu lagi nikmat, kita dapat memantapkan lagi iman dan Islam melalui majlis ilmu. Yang ini juga merupakan nikmat yang Masya Allah agung. Dan daripada pertemuan kita di alam maya ini, kita dapat pula berjumpa dengan orang-orang yang beraura positif. Contohnya seperti Datuk Dr. Hassan Ali kan, yang sesiasa kita tengok Masya Allah bertenaga, energetik dan sebagainya. Dan sahabat yang baik ini sebenarnya, kata Sayyidina Umar Al-Khattab, adalah nikmat yang terbaik selepas iman dan Islam. Sebab mereka ni akan menjadi orang yang penyelamat kita di akhirat besok. Menjadi sebab untuk kita akan terselamat daripada murka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka usaha-usaha yang untuk mendapatkan nikmat-nikmat yang utama inilah yang patut kita sungguh-sungguh buat, seperti mana pagi ini insya-Allah. Dan selawat serta salam ke atas Nabi SAW yang menjadi kita punya role model, Nabi yang paling kita cintai, yang mana beliaulah contoh tauladan, suri tauladan yang paling hebat untuk kita jadikan panduan kepada membincangkan tajuk memadrasahkan rumah kita pada pagi ini. Jadi bila sebut pasal Rasulullah SAW ni, kita akan rasa secara automatik rasa malu nak cerita tajuk ni. Sebab tajuk yang sungguh agung yang besar ni, nampak macam kecil memadrasahkan rumah. Tetapi daripada rumah itulah akan terjadi sebuah daerah. Akan jadi sebuah kampung, sebuah daerah, sebuah negeri, sebuah negara dan dunia. Daripada rumah yang kecil itulah akan terbentuk atau menentukan faktor sejauh mana kita akan menikmati masyarakat yang harmoni, yang mawaddah, yang sakinah dan sebagainya. Jadi ini merupakan tajuk kecil yang hakikatnya satu benda yang sangat besar. Jadi sempena kita berada di awal 10 Zulhijjah ni sebagai ketua keluarga ataupun sebagai pemimpin keluarga, maka kita kena ambil kira bahawa keutamaan kita beramal di bulan 10 awal Zulhijjah ni sangat-sangat Allah suka. Jadi maknanya kalau pada pagi ini kita berniat untuk sertai program yang dianjurkan oleh Yayasan As-Sabah ni supaya kita dapat nilai dalam diri kita, maka Allah lebih suka dan Allah akan mudahkan. Jadi marilah sama-sama kita membetulkan niat kita terlebih dahulu, kita melapangkan fikiran kita, kita doa kepada Allah supaya Allah bagi kita kefahaman pada agama. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Moga-moga walaupun yang kita kongsi pada pagi ini tak banyak mana, tapi Allah bagi faham banyak, macam mana para sahabat ridwanullah alaihim, dia dengar kadang-kadang ilmu daripada Rasulullah tak banyak sikit, tapi kefahaman yang Allah bagi pada mereka subhanallah sangat besar dan banyak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, bila kita sebut tentang memadrasahkan rumah, kita kecilkan tajuk ni supaya dia simple untuk masuk dalam kita punya mindset. Jadi maknanya rumah kita ni nak jadi sekolah. Rumah kita ni nak jadi universiti. Rumah kita ni nak jadi ma'had. Rumah kita ni nak jadi madrasah. So apa yang kita perlu buat? Bila kita sebut madrasah, maknanya kena ada guru dan kena ada dia punya staff dan kena ada anak murid. Jadi bila kita sebut sekolah kita ni sebagai rumah kita ni sebagai madrasah, maknanya dia adalah satu tanggungjawab yang besar bagi satu rumah tangga itu untuk memastikan daripada situ lahirnya pelajar-pelajar ataupun mahasiswa-mahasiswi
yang berkualiti, yang mana mereka ini boleh dimanfaatkan oleh agama dan masyarakat, sehingga di akhir daripada madrasah nanti mereka akan dapat satu anugerah ataupun title daripada Allah, iaitu mereka dapat gelaran inna akramakum indallahi atqakum, dapat jadi seorang anak yang bertakwa, dapat jadi seorang ayah yang bertakwa, dapat jadi seorang ibu yang bertakwa. Jadi ini merupakan kehendak kita apabila kita berumah tangga. Jadi bila sebut memadrasahkan rumah ini, sebenarnya dia tak terikat dengan rumah tangga yang mana kita ada isteri, ada anak ataupun terhad kepada orang yang berkahwin semata-mata. Tetapi bila kita kata memadrasahkan rumah, maknanya kalau kita hidup dengan isteri kita tapi tak ada anak, tetap kita bertanggungjawab untuk memadrasahkan rumah. Kalau kita tinggal dengan mak ayah kita, mungkin belum berumah tangga, tetap kita ada tanggungjawab untuk memadrasahkan rumah. Kalau kita tinggal dengan kawan-kawan bujang kita, tetap kita ada peranan untuk bertanggungjawab melahirkan madrasah dalam rumah tersebut. Maknanya memadrasahkan rumah ini sebenarnya tanggungjawab yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, tak terikat kita dengan perkara-perkara yang saya sebutkan tadi. Maknanya selagi mana kita hidup, kita ada peranan sebagai hamba dan khalifah untuk memartabatkan madrasah dalam rumah tangga yang kita sebutkan tadi. Jadi di situ dulu Datuk tentang mukadimah kita pagi ni. Alhamdulillah. Para penonton ya, pendek, short, very sweet. It encompasses semua perkara-perkara yang kita nak bincang, tuan-tuan dan puan. Perkataan madrasah. Madrasah ialah tempat menimba ilmu. Madrasah tempat yang suci. Madrasah tempat yang diburu untuk didiami, untuk disusun seramai-ramai malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Madrasah ada guru dan ada murid, macam yang Ustaz cerita tadi. Madrasah ada tujuannya, macam Ustaz sebut tadi, nak membina insan-insan yang akhirnya menjadi insan inna akramakum indallahi atqakum, yang terbaik daripada kamu ialah yang paling bertakwa di antara kamu. Itu madrasah. Jadi madrasah bukan tempat mengumpat. Madrasah bukan tempat mengutuk orang. Madrasah bukan tempat kita kata orang mengadu domba. Madrasah bukan tempat kita menimbulkan hatred kepada sesama kita. Itu bukan. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau itulah madrasah. Madrasah ni rumah kita to be converted as part of madrasah. At least walaupun bangunannya tidak bermadrasah, title yang ditulis tajuknya bukan madrasah rumah kita ni. Rumah ni rumah kediaman. Macam-macam tuan-tuan. Rumah kediaman orang ni macam-macam nama tempat ni. Dua Sejoli lah namanya, Kasturi lah namanya, tuan-tuan berbagai-bagai nama tuan-tuan dan puan Gunung Kinabalu lah, macam-macam orang namakan rumah mereka tuan-tuan dan puan Tapi saudara-saudara, apa pun rumah kita ni, tak kisah nama apa pun, tapi nama yang paling besar di rumah itu ialah Allah dan Rasulnya, dan juga Islam, amalannya, dan juga keimanan, itulah buah daripada amalan-amalan Islam bagi penduduk ataupun penghuni-penghuni rumah tersebut. Okey, kita pergi yang kedua tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Kalau sebut madrasah, kita tak boleh lari daripada fungsi madrasah ni ialah untuk mengadakan tempat gelanggang untuk menimba ilmu. Okey. Jadi maknanya situ madrasah ilmu, sekolah ilmu, universiti ilmu, college ilmu, pusat-pusat pengajian ilmu, mahat tahfiz ilmu, sekolah agama ilmu, sekolah swasta ilmu, sekolah antarabangsa, tuan-tuan, kita banyak ada hantar anak ke sekolah antarabangsa dengan fees yang agak tinggi, tuan-tuan dan puan. Tapi kita hantar juga anak-anak kita ke sekolah antarabangsa. Wallahu alam. Jadi tuan-tuan dan puan, itu dia punya yang kita dapati. Tetapi masalahnya, masalah macam mana kita nak membawa ilmu itu, madrasah ni, macam mana kita nak buat ilmu itu bertapak di rumah kita, berkembang di rumah kita, subur di rumah kita. Dan kita nak tanya kepada Ustaz, ilmu yang macam mana Ustaz? Yang nak ditapakkan, yang nak dikembangkan, yang nak disuburkan, yang nak dikata orang, yang nak dipacu dari konteks ilmu untuk kita memadrasahkan rumah kediaman kita dalam konteks membincangkan ilmu dalam rumah tangga kita. Sila Ustaz. InsyaAllah Datuk, untuk persoalan yang kedua ni mungkin saya akan ke belakang sikit, tarik ke belakang sikit. Jadi bila mana kita, Datuk sebut tadi, rumah kita nak jadikan madrasah ni, apakah ilmu yang kita nak masukkan?
Sebenarnya ilmu yang kita nak masukkan adalah ilmu yang mana yang boleh menanamkan rasa takut dan cinta kepada Allah. Tapi saya nak tarik ke belakang sikit. Jadi bila kita bersedia untuk masuk ke alam rumah tangga, patutnya ada beberapa hal yang perlu kita tahu. Jadi inilah hikmahnya kita masuk ke ujian PKP ni. Jadi bila kita masuk ke ujian PKP ni, baru kita tahu, baru kita dapat ukur bahawa langit tu tinggi rendah. Baru kita dapat tahu siapa anak kita sebenarnya, siapa pasangan kita sebenarnya. Sebab dalam PKP ni hikmah yang Allah nak bongkar ialah Allah melihat kita ini sudah begitu lalai dan cuai, bahkan mengabaikan tanggungjawab kita dalam perintah yang Allah telah sebutkan 1400 tahun yang lalu, qu anfusakum wa ahlikum nar. Kemudian Nabi kita Rasulullah SAW telah pun juga menyebutkan, memberi satu peringatan yang tegas kepada ibu ayah, kepada mereka-mereka yang nak bercadang untuk berkahwin, bahawa Rasulullah bagi tahu yang akan membentuk anak-anak itu menjadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Dalam erti kata yang lain, menghitamkan kain yang putih tadi adalah mak dan ayah. Maknanya tajuk kita pada pagi ini sangat tepat. Sebab maknanya bermulanya seorang murid yang hebat itu adalah dengan bermulanya pasangan ataupun ayah dan ibu yang hebat. Kalau kita nak melahirkan anak yang soleh, maka sebelum anak yang soleh itu terjadi, maka ibu dan bapanya kena jadi soleh dan solehah dulu. Kalau ibu bapa itu nak jadi solehah, dia kena berfikir bagaimana untuk menjadi seorang pemuda atau pemudi yang soleh dan solehah dulu. Maka di situlah kita kena bermuhasabah buat masa ni, bila kita melihat bila situasi COVID sedang melanda seluruh dunia ini. Salah satu daripada perkhabaran yang menyediakan kita bila kita melihat angka perceraian yang berlaku, Masya Allah, sungguh menakutkan. Itu belum lagi angka membunuh diri, yang mana persentage membunuh diri itu terjadi kepada umat Islam di kalangan bangsa Melayu yang satu ketika dulu bangsa ini tak pandai membunuh diri. Jadi bila berlaku perkara-perkara yang kita katakan sebagai buah daripada apa yang kita tanam ni, maka kita kena fikir apa yang dah terjadi dalam sistem hidup kita, sistem madrasah rumah kita. Jadi perkara ini perlu kita muhasabahkan terlebih dahulu, supaya bila kita muhasabah, kita akan nampak daripada mana kita nak betulkan, bagaimana kita nak fungsikan madrasah rumah tangga ni, bermula daripada mana. Jadi sebagai tanggungjawab kita setiap orang yang semuanya ingin melihat baiti jannati, rumah tangga bahagia ni, maka marilah sama-sama kita lihat beberapa saranan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Antaranya yang saya sebutkan tadi, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi secara tak langsung, bila seorang yang ingin berkahwin, dia akan berumah tangga, dia akan ada isteri, ada pasangan, dan insya-Allah akan ada anak. Dia kena cuba untuk memahami ayat ini dari konteks peranan dia untuk menyiapkan keperluan rumah tangga tadi. Sebagai contoh, bila Allah sebut qu anfusakum wa ahlikum nar, dalam mindset kita, kita kena letak bahawa ini satu perjuangan. Satu perjuangan untuk membina madrasah yang kita katakan tadi. Satu perjuangan yang sangat-sangat besar yang akan menentukan dunia ni aman harmoni ataupun tidak. Sebab kita tengok kat situ, dunia ni bermula dengan bilangan yang kecil daripada keluarga. Jadi maknanya bila keluarga tadi tu dia tak fikirkan untuk mengusahakan jadi orang yang baik, maka di situ akan efek pada anak-anak. Sebab tu kita tengok, tuan-tuan dan puan, dalam satu kisah sejarah yang sangat menarik. Kisah ni famous sebenarnya. Kisah bagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani punya ayah. Kisah tu kan famous. Jadi maknanya ada seorang lelaki, ketika bujangnya, dia makan apple yang lalu pada satu aliran anak sungai. Jadi bila dah makan apple tersebut, mungkin sebab beliau ni lapar, akhirnya beliau tersedar bahawa apple ni perlu dicek. Daripada mana datang apple ni? Jadi akhirnya diikut anak sungai tadi, sampailah akhirnya dia berjumpa dekat belah sana tu ada satu pokok apple dalam sebuah kebun. Sehingga dia cek siapakah tuan empunya kebun, dan akhirnya tuan empunya kebun ni seorang lelaki yang soleh, dan dia syaratkan kalau nak bertaubat kena tebus dosa. Ini satu perkara yang jarang juga kita lakukan di rumah kita. Kadang-kadang bila melakukan kesilapan, kita suruh taubat. Taubat mungkin dengan istighfar atau sembahyang sunat taubat. Tapi kita juga perlu ajar anak kita bagaimana nak tebus dosa. Contohnya katalah malam tadi dia tak buat sembahyang tahajud ataupun qiyamul lail contohnya. Sebab kita dah biasa train macam tu. Jadi pagi sebagai nak cover tu apa kena buat? Dia kena contohnya buat khidmat.
basuh pinggan. Macam tu. Jadi begitulah yang terjadi pada kisah ini tadi, di mana lelaki tadi sebut, kalau kau nak dosa kau diampunkan, boleh dengan syarat kahwin dengan anak perempuan aku. Masya Allah. Kahwin dengan anak dara dia. Masya Allah. Dia kata cuma anak dara aku ni dia buta, pekak dan bisu. Tapi subhanallah, kita nak lihatkan macam mana lelaki ni at-tayyibin. Dia punya level itu tayyibin. Maknanya lelaki zaman dulu, orang dulu, dia memang kebanyakannya kualiti lelaki dia soleh. Maknanya sejak daripada kecil dia soleh. Bukan masa dia dah kahwin baru nak soleh. Ini masa dia kecil lagi dia soleh. Bila dia jadi pemuda, dia pun jadi pemuda yang soleh. Jadi akhirnya lelaki ni terima dengan syarat asalkan dosa dia diampunkan. Maknanya lelaki-lelaki zaman dulu betul-betul kita boleh katakan rijal. Kalau kita katakan sekarang ni, lelaki yang ada sekarang, zaman sekarang bukan rijal ke? Tidak. Maksudnya saya nak katakan, kalau betul-betul dia lelaki sejati, dia bukan lelaki sotong, dia akan ada jiwa sungguh-sungguh nak selamatkan diri daripada api neraka seperti mana yang Allah bagi peringatan tu. Jadi akhirnya dia terima. Bila terima, malam pertama nak tengok isteri dia terkejut. Dia terkejut. Rupanya isteri yang dikatakan buta, bisu dan pekak tadi sungguh seorang perawan yang sungguh cantik. Jadi apakah kiasan ataupun metafora kepada buta, bisu dan pekak tadi? Maknanya isteri dia tadi, anak perempuan kepada lelaki soleh tadi, dia seorang yang tidak pernah melihat maksiat. Dia seorang yang telinganya tidak pernah mendengar perkara-perkara yang lara. Dia seorang perempuan yang mulutnya tidak membawang. Jadi untuk melahirkan ni, bayangkan, dia bukan kaitan lepas kahwin. Betul? Dia sebelum tu lagi kena diusahakan. Jadi maknanya kita kena berfikir, bukan sekadar pihak keluarga, mungkin pihak pemerintah pun dah mula memikirkan bagaimanakah agenda yang sangat besar yang Tuhan sarankan dalam Quran ni patut dijadikan agenda nasional, patut dijadikan agenda international untuk dibuat, mungkin dipaparkan di billboard, dipaparkan di TV, radio. Kita nak usahakan untuk promosi melahirkan masyarakat yang soleh dan salihah. Jadi maknanya ilmu yang kita nak buat tu adalah ilmu yang Rasulullah ajar bagaimana nak menanam rasa takut dan cinta, dan insya-Allah itu kita akan masuk ke yang sesi seterusnya tu. Allah, cantik tuan-tuan, cantik tuan-tuan. Apa yang disebut oleh Ustaz tadi tuan-tuan, dia kata kita backtrack sikit. Backtrack sikit tuan-tuan, maksudnya persediaan kita untuk menjadikan rumah sebagai madrasah. Macam mana persediaan kita? Persediaan kita sebelum cerita ilmu tadi tuan-tuan, persediaan kita ialah tentang macam mana kita mendidik anak. Sebelum tu pasangan kita tuan-tuan. Jadi agaknya dalam Islam ni jelas tuan-tuan, jelas. Nak mendirikan rumah tangga tuan-tuan, rumah tangga. Sebelum kita duduk dalam rumah tuan-tuan, berkahwin, kahwinlah seorang wanita yang tuan-tuan ciri-cirinya yang pertama ialah wanita yang berharta. Yang kedua, wanita yang berketurunan yang nasab yang baik. Yang ketiga, wanita yang comel, yang cantik, yang rupawan. Yang keempat, wanita yang beragama, tegak beragama, dibesarkan dalam agama, dianak-darakan dalam agama. Tolak yang ketiga-tiga, yang pertama, kedua, ketiga, ambil yang ada agama. Sebab yang ada agama itulah yang akan menjamin kemadrasahan rumah yang akan dibina oleh bakal suami isteri tersebut. Jadi tuan-tuan nampak jelas. Ustaz dah mengulasnya, tuan-tuan dah mengulasnya begitu. Maknanya tuan-tuan nampak ketakwaan, keimanan, keislaman, itulah penghias kepada rumah kita. Bolehlah tuan-tuan hiaskan decoration, interior decoration, panggil interior decoration expert tuan-tuan. Letak ruang tamu macam mana, fashionnya dan bilik macam mana, hiasannya macam mana, bunganya macam mana, kapetnya macam mana, langsirnya macam mana. Boleh, tak ada masalah. Tetapi tuan-tuan, langsir cantik, tapi langsir iman tak nampak tuan-tuan. Kapet cantik, kapet takwa tak nampak tuan-tuan. Hiasan-hiasan rumah datang daripada Itali, datang daripada Perancis, cantik-cantik. Tapi hiasan imannya di mana tuan-tuan dan puan-puan? Inilah. Jadi Ustaz, kalau kita boleh pergi yang ketiga pula Ustaz, tentang memadrasahkan rumah. Memadrasahkan rumah. Jadi dalam madrasah ni Ustaz, kita tengok dalam apa ada madrasah tuan-tuan? Dalam madrasah ni paling tidaknya ada 3 komponen manusia. Pertama ialah guru, kedua ialah murid, ketiga ialah ibu bapa yang bertanggungjawab menghantarkan anak ke madrasah tersebut. Okey, guru dan murid. Kita ambil di madrasah guru dan murid. Okey, kalau metafora yang sama kita nak letak di rumah, memadrasahkan rumah. Ustaz,
di mana gurunya dan di mana muridnya, apa subjek yang mesti diajar oleh guru kepada muridnya, subjek yang pertama, yang kedua, yang ketiga, Ustaz. Untuk menjadikan rumah kita, tuan-tuan dan puan, adalah bayangan-bayangan kepada madrasah yang akan membawa kita kepada keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Secara yang kita lihat yang berlaku dalam realiti masyarakat kita, bila kita nak melahirkan anak yang soleh, tak ada mak bapak atau tak ada keluarga yang nak anak-anaknya jadi orang yang terbiar ataupun orang-orang yang tak ada masa depan. Semua mak bapak, tak kisahlah di peringkat apa pun, mereka nak jadi anak mereka yang berjaya. Bahkan kejayaan yang mereka letak di hadapan, kebanyakannya, bukan semua, adalah benda yang berasaskan material. Jadi bila kita tengok mak bapak nakkan anak yang hebat, berjaya, mak bapak kebanyakannya akan hantar anak ke sekolah yang terbaik, mungkin international school dan sebagainya, kerana nak cari satu tempat belajar yang boleh transferkan ilmu dengan cemerlang. Kemudian mungkin juga dalam pemikiran mak ayah, dia akan melihat bahawa untuk memastikan anak dia cemerlang ni, dia kena pastikan guru-gurunya juga hebat-hebat. Mungkin daripada guru-guru yang pernah mengajar di cluster school dan sebagainya. Jadi inilah tanggapan-tanggapan yang bagi saya secara peribadi, dia sedikit macam melencong, tersasar. Sebab apa saya kata begitu, ini pandangan peribadi Datuk, maknanya kalau nak tolak pun tak ada masalah lah kan, dia bukan Quran dan Sunnah. Jadi kenapa saya kata begitu? Sebab dalam memahami pendidikan, bila kita sebut memadrasahkan anak-anak kita sama ada di sekolah, di rumah ataupun di sekolah-sekolah, kita kena faham bahawa untuk menjadikan mereka ni orang, kita kena faham apa itu pendidikan. Maknanya kita kena faham erti pendidikan. Bila kita sebut erti pendidikan tu, maknanya kita kena fokuskan kepada manusia itu sendiri. Maknanya dia punya subjek dia, iaitu anak-anak, iaitu orang di bawah kita. Macam yang Datuk kata tadi, kita ada guru, kita ada ibu bapa. Bagaimana kita nak buat sekarang ni untuk pastikan mereka jadi cemerlang. Jadi maknanya kita kena fokuskan orang yang subjek yang kita ceritakan tadi. Kita kena fikir manusia yang kita nak didik tadi. Kita kena kenal manusia itu siapa. Jadi sesiapa saja, tak kisahlah dia guru, dia pensyarah, dia doktor, dia ibu bapa, dia kena terlebih dulu terlibat, kena tahu dan kena kenal siapakah sasaran yang mereka nak didik ni tadi. Maknanya dia kena kenal dulu. Jadi bila kita kenal, tak kisah dia ulama ke ustaz ke, barulah dia mudah untuk membentuk acuan yang dia nak buat tadi. Tapi bila kita tak kenal, katalah kita dia masuk ke sekolah ataupun anak kita pun tak kenal siapa dia, maka kat situlah yang akan menyebabkan perancangan kita terbantut ataupun tak jadi. Jadi nak kenal tu ilmunya kat mana? Yang ini kita akan kongsikan beberapa poin yang penting untuk apa yang kita katakan sebelum kita laksanakan tadris, ta'lim, tarbiyah dalam rumah tangga kita, dalam sekolah kita. Perkara asas di kalangan pendidik ataupun yang mentransferkan ilmu ini, dia perlu kenali dengan tepat sasaran sebenar dia. Jadi dalam hal ini, kita tengok macam mana Allah Subhanahu Wa Taala yang maha bijaksana, yang maha agung, yang maha hebat, dia telah mencipta sebaik-baik ciptaan, ahsanut taqwim ni, iaitu manusia dengan 3 benih. Kita tengok 3 benih. Benih pertama, Allah jadikan manusia ni, dia ada benih malaikat. Dalam diri dia tu sendiri ada benih malaikat. Apa yang dikatakan benih malaikat? Itu kita katakan kiasan ataupun sebagai tamsilan benih malaikat, iaitu semua sifat-sifat yang baik, yang comel, ataupun dengan kita katakan sifat yang positif, sikap-sikap yang positif, atau dengan lebih tepat lagi kita katakan adalah sifat-sifat mahmudah. Jadi dalam diri manusia ni kita kena tahu dulu, dalam diri sasaran kita ni kita kena tahu dulu tentang dalam diri mereka tu ada satu benih yang dipanggil benih malaikat, iaitu mereka mempunyai sifat-sifat malaikat atau sifat-sifat mahmudah. Itu yang pertama. Jadi bila kita kata mereka ada benih malaikat, apa peranan benih ini untuk dibuat? Maka sebagai pendidik, sebagai ibu ayah, sebagai guru-guru, dia kena memikirkan langkah-langkah bagaimana ingin didik, asuh, pimpin, pupuk hingga benih ini jadi tabiat, tingkah laku dan akhirnya jadi akhlak yang mulia dalam diri anak-anak murid ataupun anak-anak mereka. Jadi kalau dia tak tahu perkara ni, agak sulit untuk dia membentuk manusia yang sedang dihadapkan kepada dia untuk dididik. Jadi dia kena tahu yang tu pertama. Yang kedua, manusia yang kita nak didik ni,
Tak kisahlah manusia tu rakyat kita ke, ataupun anak buah anak kita ke, ataupun anak murid kita, mereka dibekalkan oleh Allah dengan benih haiwan. Sebut tu macam kasar bunyinya, tapi kita perlu tahu dengan jelas kenapa kita katakan dia sebagai benih haiwan. Sebab dalam benih haiwan ini, dia ada beberapa sifat-sifat yang ada kaitan dengan haiwan. Antaranya dia ada sifat macam rakus, tamak, selfish, pentingkan diri. Kita tengok kan binatang kan kadang-kadang. So, kalau makan tu dia pentingkan diri dia. Kalau tamak pun kita nampak kadang ada unsur-unsur rakus kan. Kemudian kalau kita tengok binatang ni, sifat-sifat haiwan ni dia ada sifat berkrisis, suka berkrisis. Mana boleh singa jumpa dengan hyena, tak boleh. Kalau siapa rajin tengok National Geography tu, sepatutnya bila kita tengok National Geography, kita lihat kaitkan diri kita dengan diri kita. Apa benih-benih yang kita sebutkan pada pagi ni. Kemudian kita tengok benih-benih haiwan ni antaranya dia hidup dikuasai nafsu semata-mata. Suka langgar peraturan. Lampu hijau pun dia langgar kan. Lampu kuning bawa lagi laju. Lepas tu disiplin tak ada. Kemudian dia tidak berperasaan. Maksudnya tak berperasaan ni dia suka langgar perasaan orang lah kan. Jadi kehidupan haiwan ni kalau ikut kita tengok secara nyata, dia kerja dia makan, minum, hubungan kelamin. Makan, minum, hubungan kelamin. Jadi itulah dikatakan benih haiwan. Dia nak kata bertamadun memang takkan bertamadun lah. Cuma dia tunggu mati. Jadi benih-benih ini yang ada dalam diri manusia ni memang ada wujud. Apa yang perlu kita buat? Sebagai seorang pendidik, kita kena kenal benih-benih ini, kita kena kawal. Kita kena fikirkan, kita kena belajar bagaimana ilmu nak mengawal benih ini. Macam mana nak mengekang dia. Macam mana nak disiplinkan dia. Supaya bila kita disiplinkan dengan syariat dan undang-undang yang telah Allah turunkan, maka akan jadilah benda itu positif. Okey, dan benih yang ketiga yang Allah bekalkan pada manusia, subhanallah, manusia ni unik, dia begitu kompleks. Dia tak kompleks macam kereta. Kereta pun dia ada dia punya kompleks dia, tapi manusia ni lagi kompleks. Yang ketiga, dia ada benih syaitan. Ini memang kata lagi ngeri daripada haiwan lah. Jadi benih syaitan ini yang kita simpulkan sebagai sifat-sifat mazmumah ataupun sifat-sifat jahat, negatif, sifat keji, sifat buruk. Itu mazmumah lah tu. Jadi benih syaitan ni, dia macam ego, sombong, suka hasut orang, sak dengki, iri hati, ngadu domba, suka zalim orang, pemarah, buruk sangka, bakhil, cinta dunia dan sebagainya. Benih-benih ini, tugas pendidik adalah bagaimana nak membakar dia. Yang tadi tu kita nak urus dia. Yang ini kita nak bakar dia. Kita nak musnahkan sepenuhnya dan kita kikis tanpa ada tinggal baki dalam diri kita. Sebab tu kita tengok kisah ulama-ulama terdahulu, antara perkara yang paling mereka takut adalah ego. Contohnya Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Dia sangat takut dengan ego. Dia sangat takut dengan ujub. Rasa diri hebat, diri power. Kadang-kadang kita tak perasan. Bila kita masuk dalam satu-satu kelas, kita diajar secara tak langsung. Okey, bagi tahniah, katakan anda hebat. Kita pun tepuk tangan kan. Mungkin niat betul, tetapi niat tidak menghalalkan cara. Tanpa disedari, orang yang dididik depan kita tadi, dia lahir sifat-sifat ujub. Rasa diri power, rasa diri hebat, rasa diri buat. Secara tak langsung, sifat mazmumah ataupun benih syaitan tadi berkembang subuh. Dan akhirnya kita pun garuk kepala, pendidik pun garuk kepala, apa salah anak murid ni tak jadi-jadi. Kan jenuh bercakap, jenuh dididik, jenuh bagi macam-macam orang kata bahan untuk kita didik mereka, tapi tak jadi. Jadi inilah kelemahan kita, sebab dalam madrasah, rumah ataupun di sekolah, kita terlupa nak mengkaitkan tarbiyah wa ta'lim tu kena disepadukan. Kita kadang-kadang bagi taklim, bagi ilmu, baca hadis, baca Quran, transferkan ini ilmu ni, ini ilmu tu. Tetapi kita lupa nak tarbiyah. Tarbiyah ni yang sangat melemahkan pendidik. Sebab tarbiyah ni nak didik orang, sebelum didik orang kena didik diri sendiri dulu. Jadi itulah antara cabaran, antara perkara yang perlu diketahui oleh pendidik, antara ilmu-ilmu dan tips-tips ringkas apa yang perlu diketahui dalam mukadimah mendidik manusia menjadi sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, Datuk. Jadi begitu dulu, Datuk. Alhamdulillah, masya-Allah, tuan-tuan. Ada 3 jenis benih, tuan-tuan dan puan, yang disebut tadi. Yang pertama ialah benih malaikat. Yang kedua ialah benih haiwan. Yang ketiga ialah benih syaitan. Masya Allah, tuan-tuan. Tiap-tiap satu tu ada pada diri kita, tuan-tuan. Ada pada diri saya. Mungkin tidak ada pada tuan-tuan, tapi ada pada diri saya. Mungkin sifat malaikat tak berapa banyak.
Tapi sifat haiwan pun mungkin tak berapa banyak. Tapi sifat syaitan ni, benih syaitan ni pada Hasan Ali ni cukup banyak. Nak bangun pagi tuan-tuan. Allah. Nak cerita bertahajud, bangun pukul 4.30, pukul 5. Nak buat tahajud tuan-tuan, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Taubat 2 rakaat. Hajat 2 rakaat. Witir 1 rakaat. Semuanya boleh dikumpulkan mengambil masa dalam setengah jam. Oh, susah nak buat, Ustaz. Susah. Susah. Saya tak mengatakan senang. Saya ni dah umur 73 masuk 74 kita tuan-tuan. Ayah saya imam, ayah saya guru agama kampung, ayah saya guru Quran, mak saya guru Quran pun susah tuan-tuan. Tak mudah. Tak mudah pagi tadi nak bertahajud sikit. Tak mudah pagi tadi nak sembahyang sembahyang sunat subuh pada sunat fajar. Tak mudah pagi tadi nak sembahyang berjamaah, kumpulkan anak menantu, tuan-tuan cucu sembahyang berjamaah, tuan-tuan dan puan. Tak mudah pagi tadi nak adakan sikit baca hadis, 1 potong 2 potong hadis. Tak mudah lepas tu nak hadir bersama dengan ustaz ni tuan-tuan dalam program ini. Tuan-tuan dan puan. Tak mudah. Oleh kerana tuan-tuan apa? Sifat benih syaitan dalam diri saya. Itu ayah yang guru Quran, ayah yang imam, ayah yang guru agama kampung, maknya guru Quran. Bayang tuan-tuan, kalau itu tidak ada. Kalau rumah saya tidak jadi madrasah. Saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan, ayah saya pindah ke mana pun buat rumah, pasti dia akan sambung rumah tu, ada jembatan tentang rumah tu. Dan jembatan itu membawa mereka kepada musalla, surau, tuan-tuan dan puan. Di situlah ayah saya, mak saya mengajar mengaji. Anak-anak kampung yang datang dekat situlah, tuan-tuan. Dan ayah saya ni, tuan-tuan dan puan, sebagai pendidik, daripada surau pergi ke rumah saya ni, ada jembatan tu, jembatan. Semua rumah saya kami pindah, mesti ada jembatan, mesti ada surau. Daripada surau nak pergi rumah, katakanlah nak ambil makan tengah hari. Ataupun ayah saya nak cari baju, nak salin baju dekat rumah utama ni, surau ni. Saya tengok dalam perjalanan tu, mulut ayah saya gumat gamit. Baca Quran aja tuan-tuan. Baca dalam perjalanan, baca Quran. Duduk baca Quran. Tangan ni tuan-tuan, saya rasa tak tahulah berapa juta kali tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Ustaz, kalau kita ajak arwah ayah saya, mak saya berjalan. Ayah saya orang Johor, mak saya orang Kedah kan. Ajak berjalan. Pantang tuan-tuan, pantang tengok masjid. Berhenti. Nak buat apa tuan-tuan? Ambil wuduk, sembahyang tahiyatul masjid. Baru jalan, baru teruskan. Nampak lagi masjid. Allah, kadang-kadang tuan-tuan, sepatutnya perjalanan ke Johor ni biasanya 4.5 jam lah tuan-tuan. Kadang-kadang sampai ambil 7 jam tuan-tuan. Sebab ayah saya nak meraihkan masjid demi masjid, masjid demi masjid, masjid demi masjid. Jadi itu tuan-tuan, itu madrasah ayah saya, itu madrasah dia. Itulah murabbi ayah saya. Itulah murabbi mak saya, tuan-tuan dan puan. Tetapi saya nak sebutkan, oleh kerana benih haiwan ada, benih syaitan ada, benih malaikat tak kuat, tuan-tuan dan puan. Akhirnya, itulah dia. Bayangkan, kalau benih malaikat tak ada langsung, tuan-tuan. Quran tak dibaca dalam rumah, ayah pun tak menunjukkan contoh, ayah kaki tuang, ayah beli nombor ekor, mak pun tuan-tuan dah umur 65 tahun tak tutup aurat lagi, kakak-kakak adik-adik tak tutup aurat lagi. Rumah tuan-tuan macam seperti kelab malam tuan-tuan. Rumah macam itu daripada pagi sampai petang. Apa yang kita dengar ialah drama dan muzik. Bukan drama muzik Malaysia pula tu. Korea tuan-tuan, Argentina, Filipina. Masya-Allah. Tuan-tuan dia bayangkan macam mana kehidupan kita. Erok pekoknya kehidupan. Sebab itulah tajuk pagi ini begitu relevan. Apa tajuk ini? Memadrasahkan rumah kediaman. Sebab akibat daripada madrasahkan ni tuan-tuan, dia punya kata orang, dia punya natijah daripada ini ialah, Ustaz dah sebut banyak kali tadi. Keimanan, ketakwaan, keredaan Allah. Apa lagi tuan-tuan? InsyaAllah hidup di dunia seronok. Tengok anak qurrata ayun. Tengok isteri qurrata ayun. Tengok suami sejukkan mata. Tengok isteri menyejukkan mata. Tengok anak buah menyejukkan mata. Masya Allah tuan-tuan dan puan. Jadi Ustaz yang berikutnya Ustaz ya, kalau boleh Ustaz ulas sikit tentang disiplin. Sekolah mesti ada disiplin.
Kalau sekolah tu kata tuan-tuan mula pagi pukul 7.30, boleh tak kita datang pukul 7.45? Tak boleh. Tuan-tuan tuan-tuan datang 2-3 kali bawa anak 7.45, gate tutup tuan-tuan. Gate tutup, setengah-setengah sekolah gate tutup. 7.30, right sharp 7.30, the gate is closed. Tak boleh masuk dah tuan-tuan. Buat 2 kali, 3 kali, dapat surat daripada guru, minta ibu bapa datang untuk bincang apa nak jadi kepada anak-anak. Ini disiplin. Okey, masuk sekolah tuan-tuan, terutamanya pada hari Ahad, ada assembly. Assembly ketika itulah guru-gurunya akan memberikan sedikit apa pedoman pada yang lepas, pedoman pada hari ini dan pedoman pada besok. Apa dia benda-benda yang patut dibuat untuk memajukan madrasah itu. Masuk kelas disiplin. Guru masuk kelas tuan-tuan, murid-murid bangun. Dalam zaman saya tu, bangun. Selamat pagi cikgu, Masya Allah. Habis kelas, bangun lagi. Terima kasih cikgu, Masya Allah. Cikgunya pun tuan-tuan, alhamdulillah cikgunya. Yang graduate, yang tidak graduate, yang ada diploma pendidikan, yang belum ada diploma pendidikan. Tuan-tuan, alhamdulillah. Menunjukkan sifat-sifat yang dapat dicontohi. Dan ada uswatul hasanah dia. Tuan-tuan ada akhlak-akhlak yang dapat dicontohi. Ustaz, saya nak sebut ni. Dari segi penjadualan, Ustaz. Macam mana nak menjadikan rumah kita ni, rumah madrasah, sebuah madrasah. Macam mana agak tipikal jadual tipikal daripada bangun tidur sampai tidur balik. Secara sepintas lalu untuk kita bagi kepada para penonton di gambaran. Kalau belum ada, sila adakan. Kalau bergerak, sila gerakkan. Kalau masih dalam perancangan, sila jalankan. Kalau masih belum dapat persetujuan suami isteri dan anak-anak, sila syurakan. Sila memesyuaratkan. Sebab sesuatu yang positif, sesuatu yang kata orang yang definitif perlu ada untuk kita menggerakkan rumah kita menjadi sebuah madrasah dan salah satu daripada ciri madrasah itu disiplin yang mesti diterapkan sekurang-kurangnya daripada bangun tidur sampai kita tidur balik. Apa amalan-amalan disiplinnya yang patut ada menjadikan rumah kita sebuah madrasah? Sila Ustaz. Kata pujangga, Rom itu tidak dibangunkan dalam tempoh 1 hari. Jadi saya rasa semua setuju. Jadi bila sebut disiplin ni, hukama juga berkata, al-haqqu bila nizam sayughlibul batil bin nizam. Al-haqqu bila nizam sayughlibul batil bin nizam. Maksudnya sesuatu yang hak itu akan ditumpaskan dengan kebatilan yang bersistem. Sesuatu yang hak yang tidak bersistem akan ditumpaskan oleh kebatilan yang bersistem. Jadi bila sebut pasal sistem ataupun disiplin ini, dia sangat dekat dengan Islam. Memang Islam adalah ajaran yang sangat mengutamakan disiplin. Bahkan buktinya sehingga kita dapat lihat kalau nak berjaya mesti dengan disiplin. Contohnya orang-orang di luar yang bukan non-Muslim, dia orang pernah mengalami zaman kegelapan. Jadi bila mereka nak bangkit menjadi satu bangsa yang hebat dan berjaya menguasai dunia, maka mereka terpaksa copy and paste daripada Islam. Sebagai contoh Jepun. Jepun pernah diserang oleh Amerika, pernah jatuh bom atom di Hiroshima sehingga meranapkan semua benda. Dan mereka belajar bagaimana sejarah telah memaparkan bangsa Arab hebat dengan sebab mereka bersistem, mereka berdisiplin dalam hidup, mereka tiru dan akhirnya kita kata kita nampak Islam kat Jepun. Kita nampak Islam di barat. Mungkin Datuk di US pun boleh nampak suasana tu. Kan, bahkan dulu saya pernah pergi ke Braunschweig di Jerman. Saya bangun lepas subuh pagi-pagi, kita nak elakkan tidur, kita kena berjalan. Bila berjalan dekat suasana yang kita duduk tu dekat universiti, bayangkan tengah lepas subuh gelap semua. Jadi bila gelap, kita nampak student melintas jalan. Student ni dia tidak akan melintas selagi lampu tak hijau untuk dia. Dia naik basikal. Sedangkan kereta lengang. Di situ lengang tak ada apa. Jadi kita nampak kat situ cantiknya disiplin tu bila dipaparkan, kita sebagai orang Islam pun agak tercengang. Hebatnya dia orang kereta tak ada jalan je lah. Tapi ini dikatakan disiplin sehingga membangunkan tamadun dan peradaban yang sungguh luar biasa. Jadi bila kita sebut tentang disiplin ni, disiplin yang paling hebat yang berlaku dalam sejarah dunia daripada dulu sampai akhir zaman adalah Rasulullah SAW. Memang tak akan ada siapa boleh beat disiplin Rasulullah SAW. Dan bagaimana disiplin ini bermula? Bermulanya disiplin ini adalah dengan bermulanya disiplin dengan Tuhan. Maknanya kalau kita sebut dengan Tuhan, bermulanya Tuhan ajar kita disiplin dalam kehidupan kita dengan menjaga waktu solat. Sebab tu dalam Quran Allah SWT menyebutkan tentang solat ni dia ada waktu-waktu dia.
Orang-orang beriman tu Allah perintahkan supaya menjaga solat mengikut waktu dia. Maknanya dia ada had waktu. Nak buat awal tak boleh selagi tak azan. Nak buat terlajak pun tak boleh, dikira kena qada. Jadi maknanya Allah menetapkan itu, hikmah dia terlalu besar. Kalau kita buat kajian dalam sains, kita akan nampak dia juga akan memberi kesan yang positif pada kesihatan dan kehidupan manusia. Maknanya Allah nak memang kita ni jadi orang yang hidup dia baik dunia akhirat. Sampai solat punya waktu pun kalau buat pada waktunya, dia akan memberi kesan yang baik pada diri kita. Baiklah, untuk kita bersemangat, bermotivasi untuk lepas ni kita kata, kita lepas ni kena jaga solat lah, kena ikut waktu jaga solat, kena pastikan disiplin solat itu, iaitu bersemayang berjemaah dengan keluarga, maka kita perlu ada motivasi. Maka di sinilah sebenarnya bila kita sebut tadi Datuk tentang 3 benih tadi, macam mana nak dapatkan 3 benih tu? Jadi nak dapatkan 3 benih tu tak susah, senang Datuk, tapi sukar. Maksud saya, senang dikata, sukar dikota. Jadi sebab tu kita kena minta pada Allah, jadilah orang kota, jangan jadi orang kata. Bukan jadi orang kampung, jadi orang kota yang mengotakan. Apa dia maksud senang tu? Rupa-rupanya nak dapatkan benih-benih yang kita sebut dengan benih malaikat tadi, rupanya senang. Iaitu kita tengok kepada sejarah Nabi, macam mana Nabi proses para sahabat, rupa-rupanya adalah dengan cara memasukkan takut dan cinta kepada Allah. Iaitu kenalkan manusia itu kepada Allah, kenalkan anak-anak kita dengan Allah, sampai datang takut dan cinta kepada Allah. Ini sebenarnya bertepatan dengan ayat Quran. Kalau kita tengok kan tentang takut ni kan, apa best yang takut ni? Dalam surah Ar-Rahman ada disebutkan waliman khafa maqama rabbih jannatan. Kat situ ada cerita tentang kaitan takut dengan anugerah Allah dengan 2 syurga. Jadi setengah mufassirin mengatakan 2 syurga itu berbentuk satu yang al-ajilah, satu yang al-ajilah. Satu yang disegerakan, satu yang ditangguhkan. Yang dikatakan syurga yang disegerakan itu ialah kita hidup di dunia ini, kita hidup dengan keluarga kita bagaikan di syurga. Semuanya rasa sakinah, rasa mawaddah, rasa mahabbah, rasa tenang, rasa seronok. Itu dikatakan syurga sebenarnya. Walaupun kita tak cukup makan, walaupun kita tak cukup pakai, tapi bila Allah anugerahkan sakinah, mahabbah, mawaddah, maknanya Allah telah mengurniakan al-jannatul ajilah ataupun syurga yang disegerakan pada orang tu. Dan syurga yang kemudian adalah syurga yang ditangguhkan di akhirat nanti. Jadi apa syarat dia? Kat situ Allah sebut perkataan khaf, takut. Maknanya bila kita nak proses supaya masyarakat kita menjadi disiplin, kita kena usahakan untuk dapatkan benih malaikat ni dengan cara didik diri kenalkan Tuhan. Sampai mana tahap dia? Sampai datang rasa takut dan cinta. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Maknanya bila kita nak masuk subjek kedua, iaitu subjek untuk dapat cinta Allah ni macam mana? Kita kena kenalkan anak-anak kita dengan Rasulullah yang menjadi contoh suri taudan yang terbaik untuk diikuti sampai anak-anak kita kenal Rasulullah, sikit-sikit kaitkan dengan Rasulullah, sikit-sikit kaitkan dengan Allah. Jadi benda ini akan membuahkan cinta. Dia tidak akan berlaku dalam sekelip mata, tapi dia akan membuahkan perkara-perkara yang positif dengan izin Allah dalam waktu yang Masya Allah kita akan teruja. Dan insya Allah apabila kita dapat lahirkan benda-benda berperingkat-peringkat, jadi hasil dan kesannya tak sama bagi setiap orang. Jadi di situlah akan bermulanya benih malaikat subur. Subur mekar, subur indah mewangi. Dan begitu juga secara automatik, benih haiwan yang kita sebutkan tadi, dia akan jadi down. Dia akan jadi terurus. Dia akan jadi tersusun. Dengan seperti mana yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian benih-benih syaitan tadi, sebab syaitan ni dia tak boleh taat dengan manusia. Dengan Allah pun dia tak taat, dengan manusia dia taat. Tapi dengan sebab kita nak usahakan kenal Allah, takut dan cinta Allah sehingga membuahkan takwa tadi, syaitan lari jauh-jauh. Maknanya benih syaitan ni dia akan terbakar dengan sendirinya secara automatiknya. Jadi di sinilah sebenarnya yang akan membuahkan rasa keinginan untuk kita jadi seorang yang berdisiplin. Jadi kalau kita tengok sahabat-sahabat Nabi dulu pun masa sebelum masuk Islam tak disiplin. Tapi dengan sebab berkat mereka dapat didikan Rasulullah sehingga Rasulullah tanamkan rasa kenal, takut, cinta dengan Allah ni, akhirnya membentuk satu masyarakat yang subhanallah berdisiplin mengalahkan Empire Rom dan Parsi. Jadi begitulah Datuk secara ringkasnya dia punya tips-tips. Saya rasa mungkin boleh diperpanjangkan lagi dalam perbincangan akan datang. Juga mungkin akan ada di kalangan ustaz-ustaz kita, ulama-ulama kita akan membahaskan dengan lebih terperinci. Wallahu alam bissawab Datuk. Ada satu lagi soalan nanti Ustaz. Sementara tu yang terakhir para penonton ada satu lagi yang saya nak minta Ustaz respon sebelum itu, tuan-tuan dan puan ada beberapa perkara. Pertama sekali tuan-tuan dan puan, tuan-tuan di skrin sekarang ni ditayangkan tentang sijil wakaf tunai. Sijil wakaf tunai
untuk membangunkan kompleks Anjung Husnul Khatimah. Sedia wakaf tunai itu RM10, RM50 dan RM100. Tuan-tuan dan puan, kita harap tuan-tuan tengok tu ada nombor akaun, masukkan duit dalam akaun itu, pilihlah. Tuan-tuan nak pilih wakaf tunai RM10, RM50, RM100, atau 10 keping RM10, atau 2 keping RM50, atau 1 keping RM100, serah kepada tuan-tuan dan puan. Masukkan dalam akaun, tuan-tuan bagi resit kepada kita akan email kepada tuan-tuan atau kita WhatsApp kepada tuan-tuan. Kalau perlu tuan-tuan tak, kita akan bagi the physical, kertas, physical tuan-tuan, keratan sijil tu kita akan postkan kepada tuan-tuan dan perempuan. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah tuan-tuan dan puan, untuk memadrasahkan rumah. Ini salah satu daripadanya untuk memadrasahkan rumah. Supaya tuan-tuan dan puan, wujud insya-Allah benih-benih malaikat dalam rumah kita. Inilah dia benih malaikat. Apa benih malaikat? Kepada kebaikan. Apa dikatakan kebaikannya? Mendirikan tuan-tuan dan puan institusi-institusi yang gunanya untuk mempromosi agama Allah. Institusi-institusi yang nak membina insan. Institusi-institusi yang dalam konteks kompleks Anjung Husnul Khatimah yang nak didirikan, membina insan yang akan mati dalam Husnul Khatimah. Mati mengucap kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Siapa datang pada penonton yang tak mahu mati mengucap La ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Semuanya. Maka sebab itu tuan-tuan, ada didikannya, ada tarbiyahnya, ada gurunya, ada pembimbingnya, ada fardu ainnya, ada fardu kifayahnya, ada Qurannya, ada didikan salatnya, tahsin salat, tahsin Al-Quran, tahsin amal ibadat berbagai-bagainya. Itu yang akan dilaksanakan di kompleks Anjung Husnul Khatimah. Dermalah tuan-tuan, infaklah tuan-tuan. Ini semuanya dilakukan dalam konteks non-profit making. Non-profit making, it is voluntary tuan-tuan dan puan. Tak ada satu keuntungan pun ya. Kita nak bangunkan tuan-tuan, arkitek bagi tahu saya, teman-teman yang dah tengok tuan-tuan, teman-teman yang di luar pun, kita ada 15 orang profesional yang membantu membangunkan kompleks Anjung Husnul Khatimah ni. Ada teman-teman 2 orang, saya tunjukkan gambar dia tuan-tuan dan puan. Dia kata harganya dalam 15 ke 20 juta ringgit. Jadi inilah yang kita hendak. Daripada mana dapat 15-20 juta ringgit? Wakaf, zakat, infak, sedekah, fidyah, amal jariah, fi sabilillah. Jadi tuan-tuan dan puan, antaranya ialah sijil wakaf tunai, tuan-tuan boleh dapatkan. Nombor 2, kalau boleh tuan-tuan hubungi saya terus tuan-tuan. Di mana kita akan minta tuan-tuan menjadi pengedar-pengedar. Tuan-tuan, edarkanlah tuan-tuan. Saya bagi buku RM10 saya bagi pada tuan-tuan. Saya postkan tuan-tuan. Satu buku tu ada 50 keping. Tuan-tuan bagilah pada anak-anak, bagi pada menantu, bagi pada jiran. Tuan-tuan, inilah usaha yang kita kena buat. Inilah madrasah. Inilah madrasah salah satu tadi daripada tuan-tuan natijah madrasah Islam yang ada dalam rumah kita tuan-tuan. Juga menyebabkan tangan kita ringan untuk menyumbang. Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Nombor 2 tuan-tuan. Nombor 2 kita punya Telegram ni. Telegram tuan-tuan dan puan. Saya minta sangat tuan-tuan. Sebarkan. Seramai mungkin manusia masuk dalam Telegram. Apa yang saya nak buat tuan-tuan? Seluruh alumni saya, alumni Akademi Keluarga Bagil Malaysia, alumni akrab tuan-tuan dan puan, yang sudah berusia 35 tahun dulu kita buat. Sekarang anak-anak itu dah umur 40 tahun, dah umur 45 tahun. Anak itu dah jadi doktor-doktor pakar, jadi engineer, jadi lawyer, jadi orang korporat dan sebagainya. Saya hendak mereka datang semula kepada kami. Macam mana datang kepada kami tuan-tuan dan puan? Tuan-tuan, jadilah join kita punya Telegram. Join Telegram. Tuan-tuan tengok di skrin sekarang Telegram. Join Telegram tuan-tuan dan puan. Join Telegram, saya nak menghimpunkan seramai mungkin. 20,000, 30,000, 40,000 manusia-manusia yang pernah mengikuti program saya, alumni Hasan Ali ni, kita nak buatkan jamaah maya. Jamaah besar. Big jamaah maya. Big group, virtual group. Big group in a virtual form, tuan-tuan. Maya, dalam mantap maya. Jadi, tuan-tuan nampak, insya-Allah dalam Telegram tu hari-hari ada new posting. Al-Qurannya, hadisnya, ulasan ulama'nya, kata-kata ulama'nya, kata-kata saktinya, permata-permata nilamnya. Tuan-tuan puan, kemudian tu Islam di sana sini tuan-tuan. Kita ambil video-video, tak panjang video dia, 2 minit, 3 minit, 4 minit. Video-video ini daripada personality Muslim seluruh dunia ni tuan-tuan puan. Kita ambil dan kita paparkan kepada tuan-tuan dan perempuan. InsyaAllah tuan-tuan, inilah dia. Supaya tuan-tuan dan saya hidup sampai mati dalam persekitaran Islam.
persekitaran agama. Sebagaimana disebutkan tadi tuan-tuan, persekitaran Allah, persekitaran Rasul, sebagaimana disebutkan oleh Ustaz tadi tuan-tuan. Takutkan Allah, cintakan Allah tuan-tuan, supaya persekitaran itu ada pada diri kita. Jadi tuan-tuan tolong join Telegram. Apa nak buat tuan-tuan? Just tuan-tuan masukkan dalam telefon tuan-tuan dan puan, tuan-tuan download dalam telefon. Kalau tuan-tuan tak fasih, minta anak, minta cucu kita downloadkan. Patut pergi kepada link Anjung Sulul Khatimah. Itu yang kedua. Yang ketiga tuan-tuan dan puan, insya-Allah yang ketiga, buku-buku tuan-tuan dan puan sebahagian daripada kita punya kumpulan dana kita untuk membangunkan Anjung Sulul Khatimah ni, boleh dikatakan 50%, 60% daripada buku yang kita jual. Buku yang saya tulis, buku 3 serangkai tuan-tuan dan puan. Buku 3 serangkai dalam 2 bentuk. Satu bentuk printed form, dalam bentuk printed. Satu lagi dalam bentuk e-book. Printed book and also e-book. Tuan-tuan dapatkanlah tuan-tuan. Bagikan hadiah untuk hari lahir. Bagikan hadiah untuk perkahwinan. Bagikan hadiah untuk anniversary. Bagi syarikat-syarikat, bagikanlah hadiah untuk pekerja-pekerja kita. Dalam musim Zulhijjah ni tuan-tuan, bagi mereka hadiah. Inilah hadiah yang sangat berharga. Hadiah yang akan dibacakan oleh malaikat di padang mahsyar nanti. Hadiah yang menyebabkan terbukanya pintu syurga buat kita tuan-tuan dan puan. Saya tulis buku ni semata-mata untuk menjunjung agama Allah. Untuk menjunjung kemuliaan Allah, kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah tuan-tuan dan puan, tuan-tuan. Jadi hasil daripada jualan buku ini tuan-tuan dan puan, sebahagian besarnya kita masukkan dalam tabung komplek Anjung Sulul Khatimah. Saya kata tadi 50 dalam 60% setakat yang kita kumpul sekarang ni adalah hasil daripada jualan buku ini yang dimasukkan dalam tabung Anjung Sulul Khatimah. Dapatkan buku ini. Yang keempat, tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita harapkan kita ada webinar. Webinar ni seminar online. Seminar online, tuan. Seminar online tak payah. Orang Singapura, orang Brunei. Orang Singapura, orang Brunei, hai orang sana, orang Sabah, orang Sarawak, orang Bogor di Indonesia, orang Golok, Sungai Golok, Fatani di selatan Thailand. Tuan-tuan, ikutilah kami, tuan-tuan. Ikutilah kami, insya-Allah, untuk kita berwebinar. Webinar yang pertama sudah berlaku, isteriku ketua bidadari syurga, kita nak keluarkan tuan-tuan, kita nak keluarkan, tuan-tuan boleh dapat nanti. Kita bagi link, tuan-tuan boleh dapat, ada sikit kita kenakan, bukan bayaran untuk sumbang kepada komplek Anjung Sulul Khatimah. Nanti tuan-tuan, pembentangan saya, ceramah saya dalam seminar itu, dan ceramah oleh Ustazah Muzayyanah Hamdullah, tuan-tuan akan dapat paduan itu, tuan-tuan boleh tengok. Tengokkan tuan-tuan. Semuanya yang mengulas kata awesome. Semua yang mengulas kata fantastic. Semua yang mengulas kepada webinar yang pertama, tuan-tuan dan puan, Masya Allah, terbaik, terbaik. Ditulis tu, TR tu huruf besar, BAIK ni huruf kecil. Terbaik. Maknanya superlatif. Yang paling tinggi, terbaik, tuan-tuan dan puan. Itu tuan dapatkan insyaAllah. Webinar yang kedua akan berlangsung kepada 28 hari bulan 8. 28 hari bulan Ogos ni. 9.30 pagi hingga pukul 12.30 hari Sabtu. Semua webinar kita hari Sabtu. Semuanya masanya 9.30 sampai pukul 12.30. Tajuk webinar kita kali ini ialah, tuan-tuan dan puan, Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Derma, semuanya free. Semuanya percuma, tuan-tuan. Webinar pertama percuma, webinar kedua percuma, webinar ketiga percuma. You don't need to pay a single cent in order to join for you to get information and to get knowledge tentang apa yang dia seminarkan. You did not to pay even a single cent, tuan-tuan dan puan. Tak perlu bayar 1 sen pun. Okey. Jadi seminar yang ketiga pada 9 hari bulan 10. 9 hari bulan Oktober, seminar yang ketiga tajuknya Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Yang ini saya hendak sangat tuan-tuan, anak-anak kita yang besar macam saya pun, selagi ada ibu dan ayah masih hidup, umur kita 60, 70, mak ayah masih ada lagi umur 100. Khidmatilah mereka. Masa mereka sihat, khidmati mereka. Masa mereka sakit, khidmati mereka. Masa mereka sakit berat, khidmati mereka. Masa mereka nazak, khidmati mereka. Masa mereka mengembuskan nafas yang terakhir, khidmati mereka. Masa mereka terbujur meja jenazah, khidmati mereka. Memandikan jenazah anak-anak kita. Mengkafankan jenazah anak-anak kita. Mengimamkan solat jenazah anak-anak kita. Meletakkan keliang lahat anak-anak kita. Mengkebumikan anak-anak kita. Mentahlil mendoakan anak kita. Menjaga harta dan duit yang kita tinggalkan dijaga oleh anak-anak yang saleh dan salah ini. Tuan-tuan dan puan, inilah pembinaan yang kita lakukan. Semua di pembinaan ini berlaku di Komplek Anjung Sulul Khatimah. Jadi tuan-tuan dan puan, saya harap tuan-tuan ikutlah webinar ini. Free. It is free. Tuan-tuan derma, tuan-tuan, bagi kami sekarang tuan-tuan mudah saja. Bagi nama, bagi nombor telefon, bagi email, bagi address. Bagi nama, bagi nombor telefon, bagi email, bagi alamat. Kita terdaftar, kita daftar terus.
webinar 2, tuan-tuan, kita daftarkan webinar 2 ini. InsyaAllah pada 28 hari bulan 8. Kira-kira dalam 1 bulan 2 minggu lagi, tuan-tuan, seminar ini akan berjalan insyaAllah. Kemudian tuan-tuan dan puan, saya harap kemudian yang kelima yang saya nak paparkan, tuan-tuan dan puan, tidak lain dan tidak bukan, insyaAllah, saya harap tuan-tuan dan puan, kepada mereka yang menghadapi masalah, nak memadrasahkan rumah ni, kepada mereka yang ada masalah nak memadrasahkan rumah, kontak saya, tuan-tuan. Kita ada satu servis Yayasan Sabaha dengan saya dan beberapa orang teman-teman, termasuk Ustaz Nazri, insyaAllah akan membantu tuan-tuan dan puan untuk menyuntikkan, untuk menyuntik benih-benih malaikat dalam rumah kita. Menyuntik benih, macam mana caranya nak suntik benih-benih malaikat dalam rumah. Jadi kami ada pasukan memberikan khidmat untuk itu. Kontak saya. Nanti detailnya kita boleh cerita. Kontak saya. Nombor saya ada dekat skrin. Tuan-tuan boleh tengok nombor telefon saya. Kontak saya. Namanya tuan-tuan, nama programnya yang kita servis, yang kita bagi ialah menyuntik roh agama dalam keluarga. Suntik roh agama dalam keluarga. Jadi tuan-tuan, yang siapa sukar nak menyuntik, yang Ustaz menamakan benih malaikat tu, macam mana nak kurangkan benih haiwan, macam mana nak kena mengurangkan benih syaitan, bukan nak mengurangkan, menghapuskan benih-benih syaitan. Maka tuan-tuan, kontak kami, tuan-tuan, kontak. Kami tak janjilah kami semua, tapi ada sikit ilmu, ada sikit pengalaman, nak share, nak kongsi bersama dengan tuan-tuan. Kontak kami, tuan-tuan. Nama program yang kami tawarkan, percuma, tuan-tuan, percuma. Hanya tuan-tuan dermalah kepada Komplek Anjung Sulul Khatimah. Percuma, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan kontak saya, insya-Allah. Tuan-tuan, yang saya nak bagi tahu, tak ada menghina siapa-siapa, tak ada menjatuhkan siapa-siapa, tak ada condescending siapa-siapa, tak ada bring down image kepada siapa-siapa, tak ada. Semuanya dilakukan dalam suasana mahabbah, kasih sayang di antara kita sesama Muslim. Yang itu yang kita nak bantu, tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah, kalau menghadapi masalah, cara-cara, tak tahu cara-cara atau gelap cara-cara atau samar cara-cara untuk menanamkan benih-benih malaikat dalam rumah, untuk menjadikan rumah kita sebahagian daripada madrasah. Jadi tuan-tuan dan puan, kontak kami, tuan-tuan, insya-Allah. Jadi para penonton yang dirahmati sekalian, yang terakhir Ustaz, yang terakhir Ustaz, kalau boleh Ustaz, dan nak madrasahkan rumah ni. Madrasahkan rumah ni. Macam mana Ustaz? Macam mana? Kalau kita pergi, katalah kita pergi rumah orang, kita pergi rumah orang, impressionnya, kita pergi rumah orang, dia pun kita dah bagi tahu nak datang, dipersilakan kita, buka aja gate, kita masuk dalam rumah kita, masuk dalam rumah mereka. Apa agak roh yang kita nampak? Apa roh rumah yang dikatakan ini rumah ni sudah dijadikan sebagai satu madrasah. Madrasah, tentang imagery madrasah. Untuk orang-orang dalam rumah itu hidup dalam aman damai dan sebagainya. Mempunyai ilmu untuk menanamkan benih-benih malaikat. Apa dia? Impressionnya apa dia? Kita masuk ruang tamunya macam mana? Kita disajikan makanan, minuman sikit macam mana? Macam mana layanan daripada apa? Sikit Ustaz, sikit. Roh yang dikatakan rumah sudah pun dikonvert menjadi madrasah itu. Macam mana Ustaz? Sila Ustaz. InsyaAllah soalan Datuk, ini soalan bukan SPM ni. Soalan Tarifin PhD. Sebab kita pun dah lama Datuk, kita tak ada berziarah, berkunjung rumah siapa-siapa kan. Tapi harap-harap kita ini tidak menjadi alasan untuk rasa nak ziarah tu terhilang dalam hati kita lah. Jadi roh ziarah ni sebenarnya kalau kita tahu, kita kena faham ad-duyufu ya'tuna bir-rahmah wa yadhhabuna bil maghfirah. Jadi maksudnya kedatangan tetamu itu mendatangkan rahmat dan perginya itu akan membawa pulang dosa-dosa si tuan rumah. Allah. Jadi, jika kita faham bahawa tetamu ini satu perkara yang sangat rahmat, bahkan dalam sejarah kita tengok semua kebanyakan yang dalam sejarah cerita pasal Nabi Ibrahim dia ada kaitan dengan tamu. Allah suruh muliakan tamu. Kita tengok dalam sejarah Nabi-Nabi yang lain pun begitu juga. Maknanya tamu ini menjadi rahmat untuk kita sebab nanti waktu dia balik, kita punya masalah kita punya huru-hara dalam kita punya hati kita, resah, gelisah dalam hati kita, hijab-hijab dalam hati kita akan diangkat oleh Allah dengan berkat tamu tadi. Jadi macam mana kita nak pastikan bahawa sama ada tamu ataupun tuan rumah ni ada roh, maka di sini penting kita selalu cerita dengan anak-anak kita tentang adab ziarah. Sebab tu dalam kitab, contohnya kitab yang dikarang oleh Syekh Zakaria Al-Khandalawi, seorang ulama hadis, dia ada cerita tentang adab ziarah. Jadi mungkin kalau kita tengok dalam tajuk tersebut, dia nampak macam kecil. Tapi sebenarnya sangat besar. Tajuk tersebut sangat besar dibicarakan sebab dia akan memberi efek kepada kesan yang kita sebutkan tadi.
kita nak datang rumah orang ataupun orang nak terima kita sebagai tamu, kita nak pastikan objektif terangkatnya dosa dan membawa rahmat dalam rumah tu terjadi. Tapi bila roh tak ada, macam mana nak jadi? Anak masuk dalam rumah orang, dia buat macam rumah dia. Jadi kenapa ini berlaku? Sebab masa kat rumah, anak tu pun tak dilatih dan dididik. Kan duduk kat kursi, cushion macam mana, duduk kat meja macam mana, lepas makan, angkat pinggan, hantar ke dapur. Tapi bila kita masuk ke rumah orang tu dia ada tata krama dia. Dia ada disiplin tersendiri. Yang mana kita kena baca dengan kebijaksanaan kita. Jadi di situlah peranan kalau kata sebagai mak ayah, bila kita bawa anak-anak kita, anak-anak ni kena diberi ingat. Sebab budak-budak lah Datuk maklum dia kena selalu bagi peringat. Jadi maknanya kena bagi dia macam signal sikit, okey sampai rumah ni jaga. Diingatkan. Kemudian kena ada isyarat-isyarat yang biasa dilatih di rumah. Kalau mak bapak dia tengok ni okey ni, kalau kita bawa tolong bawa pinggan ni masuk ke dapur, bagi isyarat ke anak bawa. Jadi mana di situ sebenarnya dia akan melahirkan ruh ziarah sehingga tercetusnya mahabbah antara tuan rumah dengan tamu. Jadi kat situlah kita mengharapkan dia menjadi sebab untuk turunnya rahmat Allah dan terangkatnya dosa. Wallahu a'lam bissawab, Datuk. Alhamdulillah. Para penonton yang dihormati sekalian, tuan-tuan, jangan lupa tuan-tuan itulah yang diberikan tuan-tuan, ilmu, semuanya ilmu tuan-tuan. Macam mana nak jadikan rumah kita bila kita menerima tetamu, terutamanya sama ada kita menjadi tetamu atau menerima tetamu, tuan-tuan. Dalam Islam ada kod dia, ada its own ethical codes, ada code of ethics dia sudah ada, kod akhlaknya sudah ada. Inilah tuan-tuan yang kita nak. Tapi anak-anak kita kadang-kadang tak reti, tuan-tuan, tak reti. Macam mana kita pergi rumah orang yang kononnya alim, anak kita pakai jeans saja dengan t-shirt aja. Sesuai. Memanglah boleh menutup aurat lah, tuan-tuan. Tapi sesuai ke? Ini finesse dari segi akhlak, tuan-tuan dan puan. Misalnya anak-anak kita, tuan-tuan, anak perempuan pergi rumah orang dalam majlis-majlis yang agama, misalnya ada agama. Anak kita tak pakai tudung lagi dan sebagainya. Macam mana, tuan-tuan? Ini pun perkara yang, sebab itu anak kita tak suka nak pergi majlis agama, sebab nak pergi majlis agama ni kena pakai tudung, kena pakai baju kurung, kena pakai jubah yang labuh sikit. Yang itu anak kita tak suka, tuan-tuan. Bila dia tak suka, maka dia abstain diri dia daripada menghadiri majlis-majlis tersebut. Jadi tuan-tuan, inilah didikan-didikan yang perlu diberi sebagaimana Ustaz menyebutkan tadi, tuan-tuan puan, macam mana kita mentetamukan, macam mana kita ditetamukan, macam mana soal ziarah-menziarah dalam Islam, macam mana akhlak-akhlak ziarah-menziarah dan sebagainya. Dan akhirnya tuan-tuan puan, insya-Allah kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, jadilah rumah kita ni madrasah-madrasah untuk kita, tuan-tuan, membunuh bibit-bibit haiwan, membunuh bibit-bibit syaitan. Sebaliknya, tuan-tuan, kita mempromosi, menghidupkan, menyuburkan bibit-bibit malaikat. Pagi ni kita dengar, ini ilmu lah, tuan. Saya pun pagi dengar pagi ni, tuan-tuan. 73-74 tahun umur saya, baru saya dengar bibit-bibit malaikat, bibit-bibit haiwan, bibit-bibit syaitan. Masya Allah, cantik, tuan-tuan. Memang tepat. Bahasa bibit-bibit, tuan-tuan. Bibit tu ialah dia punya biji benih yang nak ditanam. Biji benih tomato, tuan-tuan letak, akan tumbuh tomato. Biji benih peria akan tumbuh peria. Biji benih papaya akan tumbuh papaya. Macam itulah biji benih yang disebutkan. Jadi jangan lupa, tuan-tuan, malam ini, tuan-tuan, malam ini kita ada, masya-Allah, tuan-tuan. Malam ini kita harap kita akan berjumpa dengan tuan-tuan dalam satu program. Malam ini kita ada tetamu kita. Hebat-hebat, tuan-tuan, tetamu kita ni. Masya-Allah, doktor-doktor, tuan-tuan, profesor-profesor malam ini. Kita nak cerita mengenai, tuan-tuan, insya-Allah kita nak cerita malam ini mengenai, tuan-tuan, rumah tangga. Juga rumah tangga. Malam ni kita ada doktor kita akan menceritakan tentang rumah tangga. Tuan-tuan kena like and share sama-sama. Besok malam special. Jumaat malam Sabtu pukul 9.15 malam, tuan-tuan, kita cerita suami dan 2 orang isteri, very educated. Salah seorang isterinya ada PhD, mempunyai anak 9 orang. Kahwin yang kedua, anak 1 orang. Hidup satu bumbung, tuan-tuan. Hidup satu bumbung. Inilah dia. Yang kita nak belajar, lebih nak belajar. Bukan nak belajar poligami itu, bukan. Tetapi nak belajar macam mana terapi jiwa. Macam mana nak didik hati. Macam mana nak didik perasaan. Macam mana nak didik jiwa halus. Macam mana nak masukkan benih-benih malaikat dalam rumah orang yang ada 2 isteri dan ada suami, tuan-tuan dan puan.
Duduk satu bumbung. Sudah tentunya benar-benar syaitannya diikat. Sudah tentu benar-benar haiwannya diikat. Yang ditunjukkanlah ialah benar-benar malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni tuan-tuan, malam besok malam, hari Jumaat, malam Sabtu, tolong tuan-tuan, jangan sebarkan kepada teman-teman. Sebarkan kepada semua sekali tuan-tuan dan puan. Kita nak tengok macam mana orang boleh hidup educated, professional, educated and yet boleh hidup sebagai adik-beradik, sayang menyayang antara madu dengan madu tuan-tuan dan puan. Dan tuan-tuan dan puan insya-Allah disaksikan oleh dibentangkan oleh suami-suami yang saleh, isteri-isteri yang salihah tuan-tuan dan puan. Duduk sebumbung, tinggal sebumbung, tidur sebumbung, makan sebumbung. Inilah tuan-tuan perkara-perkara yang rasanya kita kena banyak belajar, terutama tentang terapi hati kita ni tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Jumpa kita tuan-tuan malam ni, jangan lupa pukul 9.15 tuan-tuan dan puan. Malam ni 9.15 insya-Allah kita akan bincang tuan-tuan mengenai beberapa aspek dalam kekeluargaan tuan-tuan. Yang banyak tuan-tuan dan puan yang menyentuh kehidupan harian kita. Besok malam, hari Jumaat, malam Sabtu yang saya sebutkan tadi, poligami, bermadu, hidup dalam satu bumbung. Dan tu tuan-tuan kita ada pengulas kita, alhamdulillah, Profesor Dr. Nur Azniza Ishak daripada Universiti Utara Malaysia. Dan kemudian tu insya-Allah tuan-tuan hari Sabtu, hari Ahad kita ada program macam biasa tuan-tuan dan puan. Jumpa lagi, jangan lupa tuan-tuan, sijil wakaf tunai RM10, RM50 dan RM100. Dan saya seronok kalau tuan-tuan dapat jadi wakil-wakil kita. Sebarkan kepada teman-teman setaman, teman-teman sekampung, teman-teman satu kerja, teman-teman satu kilang, teman-teman satu office. Sebarkan tuan-tuan, sebarkan. Bantu kami tuan-tuan, bantu kami untuk mendirikan mahligai di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tuan-tuan jangan lupa kita punya Telegram, mintalah tuan-tuan. Alumni Datuk Dr. Hasan Ali, masuklah Telegram, join Telegram kita. Nak bina satu masyarakat besar, satu jamaah besar untuk kita menyonsong Islam dalam kehidupan kita insya-Allah. Terima kasih sekali lagi pada Ustaz. Terima kasih lagi pada tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang kami raihkan. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi, doa-mendoa di antara kita. Supaya ilmu-ilmu walaupun sedikit, kecil macam mana pun, sentuhan kecil macam mana pun, inilah pembuka jalan ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Sabah sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Childcare Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak dari umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjul Sulul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Komplek Anjul Sulul Khatimah.